Tuan-tuan dan puan-puan, tengah tengok saya ke tengah tengok buku yang saya baca? Ya, saya sedang baca sebuah buku dalam bahasa Inggeris, judulnya The Life, Teachings and Influence of Muhammad Ibnu Abdul Wahab oleh Jamaluddin Zarabozo. Okey, agak tebal dalam bahasa Inggeris. Boleh dipesan secara online daripada dari Dakwah Corner Bookstore, ya, dari Malaysia sendiri. Okey. Sebuah buku yang bagus yang menerangkan tentang kehidupan, ajaran dan pengaruh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa nak kena baca buku ni? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena baca supaya kita up to date. Kita ni terkini dengan satu arus, dengan satu gelombang yang sejak zaman beliau sehingga sekarang ini telah merebak pantas di seluruh dunia Islam. Ya, dari zaman beliau sampai sekarang dan akan datang. Ia tak ada tanda-tanda akan pupus pun, ya. Satu gerakan yang kita kata banyak menyedarkan umat Islam, banyak mengembalikan umat Islam kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi kalau kita tak tahu, kita menolak ke tepi, ada risiko kita berburuk sangka, ada risiko kita salah faham dan ada risiko kita menuduh mereka dengan tuduhan yang tak benar. Bila kita membuat tuduhan tersebut, berlaku beberapa kesalahan. Pertama, salah kerana kita menuduh sesama umat Islam. Kita berburuk sangka sesama umat Islam. Kedua, kalau kita pula tuduh mereka tu kafir ke fasik ke apa ke, tuduhan itu akan pergi. Tetapi tengok tak ada orang yang tepat untuk melekat padanya. Tuduhan itu akan kembali kepada kita. Tuduhan itu akan kembali kepada orang yang membuat tuduhan itu. Maka itu satu kesalahan, satu kerugian yang sangat besar, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita mengkaji tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Kita mengkaji tentang beliau, kita mengkaji tentang ajaran beliau supaya kita dapat faham. Kalau tak setuju, tak apa. Saya tak suruh ikut. Saya tak suruh ikut Wahabi, saya tak suruh jadi Wahabi, tetapi sekurang-kurangnya kita faham apakah itu gerakan Wahabi, apakah itu yang disebut-sebut sebagai Wahabi, supaya kita faham, kita tidak berburuk sangka, kita tahu sisi pandang mereka, kita tahu dalil apa yang mereka guna, kita tahu apa hujah yang mereka guna. Kalau kita tak setuju pun tak apa, sekurang-kurangnya kita tetap berbaik sangka sesama Muslim. Kita tidak berburuk sangka, kita tidak tuduh-menuduh, apatah lagi kafir mengkafir. Ya, ini sebagai intro. Boleh baca buku ini ataupun apa-apa buku lain dalam bahasa lain tentang Muhammad bin Abdul Wahab dan gerakan Wahabi ini, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, baru-baru ini tersebar sebuah video daripada Ustaz Muhaizat di mana beliau menjawab satu soalan tentang Wahabi dan Syiah ini kafir ke? Lalu beliau berkata Wahabi dan Syiah ini kedua-dua kafir. Syiah tu kafir macam mana? Saya biarkan kepada mereka yang berpegang kepada mazhab Syiah untuk menjawab. Saya nak bagi penjelasan bagi pihak Wahabi ni. Sebab Wahabi ni ramai. Bila Ustaz berkata Wahabi ni kafir, ramai di kalangan umat Islam ini yang kafir. Sebab Wahabi ini bukan di Saudi saja. Wahabi ini bukan segelintir yang di Malaysia saja. Wahabi ini di Malaysia ada, Indonesia ada, Brunei ada, Selatan Thailand ada, Filipino ada, Pakistan, India, Bangladesh, negara-negara Arab, negara-negara Islam di Afrika, mana-mana saja ada. Sebab apakah Wahabi itu? Wahabi itu ialah akidah, ibadah, amalan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang difahami, yang dipraktikkan oleh generasi salafus soleh. Akan tetapi ia berbeza dengan kebiasaan masyarakat setempat. Jadi di Malaysia ada Wahabi sebab Wahabi itu mengajak rakyat Malaysia ni kembali kepada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kefahaman salafus soleh, yang di mana ia berbeza dengan kebiasaan yang kita biasa buat di Malaysia ini. Nanti. Jangan pula kata, kami ni mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu ikut Al-Quran dan Sunnah, salafus soleh dulu. Nanti saya mak dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada kecil sampai besar, berapa banyak kitab mazhab Syafi'i yang tuan-tuan baca, yang tuan-tuan belajar, ataupun diajar, ataupun kita ni disebut-sebut saja sebagai mazhab Syafi'i. Itu pertama. Yang kedua, saya nak bagi satu contoh. Tuan-tuan puan-puan, sila kitab oleh Imam Syafi'i telah pun diterjemahkan. Sila baca, sila amalkan dan cuba cerita kepada orang.
cuba cerita pada orang apa yang ada dalam kitab Al-Um. Sebab dalam kitab Al-Um tu berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan generasi salafus soleh. Imam Syafi'i sendiri daripada kalangan salafus soleh. Tapi bila tuan-tuan cuba ajar, cuba cerita, cuba kongsi, tuan-tuan sendiri akan dituduh sebagai Wahabi. Meskipun apa yang tuan-tuan kongsikan itu adalah daripada kitab Al-Um Imam Syafi'i. Dan demikian juga berlaku di tempat-tempat lain di India, Pakistan, Bangladesh ke apabila sebahagian daripada umat Islam di sana hendak membawa kebiasaan masyarakat di sana kepada ajaran asal Al-Quran, As-Sunnah, berdasarkan kefahaman generasi salafus soleh, berdasarkan ajaran, kalau di sana mazhab Hanafi, ajaran asal dalam mazhab Hanafi, mereka juga akan dituduh Wahabi. Padahal mereka sedang bawa apa yang asalnya Imam Abu Hanifah tulis ataupun ajar. Dan apa yang dikatakan berbeza dengan sunnah yang lebih tepat akan dipegang pada sunnah tersebut, akan dituduh sebagai Wahabi juga, ya. Jadi Wahabi ini adalah satu fenomena. Boleh juga dikatakan, ya, sebab sebahagian orang, termasuk sebahagian agamawan, mereka bimbang dengan gerakan Wahabi ini. Mereka bimbang masyarakat akan sedar bahawa apa yang mereka ajar selama ni is susah nak sebut. Jadi mereka cuba menakut-nakutkan orang awam. Cuba menakut-nakutkan orang awam dengan tuduhan Wahabi. Kemudian adalah sama lagi, Wahabi ni disponsor oleh Yahudi lah, British lah, itulah, inilah, apa sekian, ya. Jadi mereka cuba menakut-nakutkan tentang Wahabi. Padahal kalau kita bersikap adil, hendaklah kita mengkaji tentang Wahabi itu secara adil. Bukan daripada musuhnya, tetapi orang-orang yang duduk dalam kelompok Wahabi itu, dalam gerakan Wahabi itu, seperti tokoh Wahabi itu sendiri. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita baca, kita kaji sendiri supaya kita berlaku adil. Kalau tak setuju, tak apa, sekurang-kurangnya kita dapat berlaku adil kepada sesama umat Islam. Baik, Ustaz Muhaizat dalam videonya, ada saya bagi pautan kepada video tu di bahagian description, pendek saja. Beliau berkata antara lain, Wahabi ini kafir. Beliau berkata, saya ikut akidah Wahabi yang menjadikan ia kafir ialah menjisimkan Tuhan. Okey, dan beliau menukil kata-kata Imam Syafi'i bahawa golongan Mujassimah ni, yang ini menjisimkan Tuhan, adalah kafir. Dan beliau menjelaskan ini kafir yang sungguh-sungguh. Beliau berkata, ini kafir yang jelas, kekal di dalam neraka. Okey, jadi kata-kata ini sebenarnya tidak terhad kepada Ustaz Muhaizat saja. Saya pernah juga mendengar daripada orang lain. Maka dalam video ini saya cuba nak terangkan, betul ke golongan Wahabi ini menjisimkan Tuhan? Betul ke golongan Wahabi ini beranggapan, berakidah, berkeyakinan bahawa Allah ini seperti makhluk, ada anggota tangan, kaki, mata, telinga, muka, dan bila dah ada anggota tu sudah tentulah ada jisim. Bila ada jisim tu sudah menjadi mujassimah. Bila dah mujassimah tu kafir lah tu. Betul ke kafir? Ramai kafir ni. Okey, ramai yang kafir di seluruh dunia atas tuduhan ini. Maka betul ataupun tidak? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sejauh kajian saya, mereka yang dituduh Wahabi ini berakidah bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah, sifat tangan, sifat kaki, sifat wajah, pendengaran, penglihatan, Allah di langit, Allah istawa 'alal arash, Allah turun pada baki 1/3 malam ke langit dunia dan sebagainya tentang sifat-sifat Allah. Akidah Wahabi ni ialah mereka menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis sahih. Mereka mensabitkannya, mereka menetapkannya. Mereka beriman kepada sifat-sifat tersebut dan mereka tidak membicarakan bagaimana sifat-sifat itu. Dan yang penting, yang akhir, mereka mensucikan Allah daripada memiliki kesamaan dengan mana-mana makhluknya. Sebab tangan, boleh katakan tangan, tapi tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Kaki, ya, Allah ada kaki, tapi kaki Allah itu tidak seperti mana-mana makhluknya. Demikian je Allah di langit, Allah istawa ala arash,
Tidaklah bererti Allah tu memerlukan tempat. Tidaklah bererti Allah tu memerlukan tempat untuk duduk sebagaimana makhluk-makhluknya. Maha suci Allah daripada semua kesamaan ataupun permisalan dengan makhluk. Itu adalah sifat Allah. Ya Allah khabarkan tentang dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka Wahabi, mereka menetapkan sifat tersebut, beriman dengannya, tidak membicarakan bagaimana, dan yang penting ia suci, ia bersih daripada apa-apa kesamaan dengan mana-mana makhluk Allah. Jadi ini akidah Wahabi. Jadi akidah Wahabi ni macam mana, okey ke? Sebab kita di Malaysia ni, kita kan kalau sebut tangan, bukan tangan, itu kuasa. Betul tak? Kan kita baca ayat Allah tentang tangan Allah akan ditafsirkan ataupun ditakwilkan, tangan itu ialah kuasa, kan? Bukannya ni. Jadi sekarang ni kita nak semak akidah Wahabi itu betul ke akidah Sunnah wal Jamaah, ataupun satu akidah yang menyeleweng, satu akidah yang tersesat, bahkan mungkinkah ia satu akidah yang mengkafirkan mereka? Untuk menjawab persoalan ini, saya ingin membawa kata-kata Imam Al-Tirmizi rahimahullah, seorang imam hadis yang kita semua kenal, kita amal, kita baca kitabnya Sunan Tirmizi, disebut juga sebagai Jami'ul Tirmizi, kita mengamalkan hadis-hadis yang ada dalamnya, ya. Imam Tirmizi ni antara yang menarik dalam kitab hadisnya. Beliau meninggal dunia tahun 279 Hijrah. Berarti beliau termasuk dalam 3 kurun pertama, termasuk dalam generasi salafus soleh. Imam Tirmizi ni yang menarik tentang kitabnya ada 2. Pertama ialah apabila mengemukakan hadis-hadis, beliau akan menerangkan tentang darjat hadis tu, sahih, hasan sahih, gharib, apa sebagainya. Dan penerangan beliau tentang darjat hadis itu menjadi satu sumber perbincangan yang hebat di kalangan para pengkaji ilmu hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya suka tentang Sunan Tirmizi ni istimewanya, ya, selepas mengemukakan hadis, beliau akan menerangkan kefahaman ataupun pengamalan tokoh-tokoh generasi salaf terhadap hadis tersebut. Jika ada khilaf, dia akan bagi tahu khilaf. Sebahagian ahli ilmu berkata sekian. Sebahagian ahli ilmu lagi berkata sekian. Jika tak ada khilaf, dia akan bagi tahu bahawa para ahli ilmu mengamalkan, memahaminya sekian. Jadi berdasarkan kitab Sunan Tirmizi ni, kita dapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat darjatnya, dan kita juga dapat kefahaman daripada hadis tersebut sebagaimana yang difahami oleh para ahli ilmu, para imam di kalangan generasi salafus soleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau kita nak beli kitab hadis, kita patut beli kitab hadis. Okey, kita beli Sahih Bukhari, kita beli Sahih Muslim, dan yang kemudian yang saya sarankan beli Sunan Tirmizi, ya. Kalau faham Arab, beli Arab. Tidak, beli yang terjemahan. Sekarang ni yang Inggeris pun ada. Di dakwah corner tu ada yang Inggeris. Dalam bahasa Indonesia pun ada. Dalam bahasa Melayu insya-Allah akan datang agaknya, ya. Ada banyak ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Baik. Dalam kitab Sunan Tirmizi, sebuah hadis, ya, hadis nombor 662. Ingat hadis ni, nombor 662 dalam kitab zakat, kitab zakat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang keutamaan memberi sedekah. Okey, Imam Tirmizi mengemukakan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud Allah Subhanahu taala menerima sedekah dengan tangan kanannya. Okey, tak apa. Yang saya nak sampaikan bukan hadis tu, tapi penjelasan Imam Tirmizi selepas mengemukakan hadis tersebut, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sila rujuk dalam Sunan Tirmizi nombor 662 mengikut penomboran Syekh Ahmad Syakir, mengikut penomboran Bashar Awad 662. Kalau tak jumpa, rujuk dalam kitab zakat bab keutamaan bersedekah. Baik, apa kata Imam Tirmizi, ya, tentang hadis bahawa Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya dan mengembangkannya, ya, hadis itu. Baik, setelah mengemukakan hadis itu, berkata Imam Tirmizi, saya baca di sini, waqad qala ghairu wahidin min ahlil ilmi fi hadzal hadisi wa ma yushbihu hadza minar riwayati minas sifati, dan telah berkata tidak seorang dari kalangan ahli ilmu tentang hadis ini dan apa yang menyerupainya daripada riwayat-riwayat yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Wa nuzuli rabbi tabaraka wa ta'ala
kulla lailatin ila sama'id dunya, dan juga tentang riwayat yang menerangkan turunnya Allah tabaraka wa taala pada setiap malam ke langit dunia. Mereka berkata, siapakah mereka ini? Ahli ilmu. Siapakah ahli ilmu ni? Dari kalangan generasi salafus soleh. Sebab Imam Tirmizi ni wafat 279 Hijrah, dan beliau di sini menukil pandangan ahli ilmu dari kalangan generasi salafus soleh. Qalu qad tasbutu riwayatu fi hadza wa yu'manu biha wala yutawahhamu wala yaqalu kaifa. Okay. Mereka berkata, kami menetapkan riwayat-riwayat tersebut, sifat-sifat Allah dalam riwayat-riwayat tersebut, kami beriman dengannya, kami tidak menyalah tafsirkannya, dan kami tidak berkata atau tidak berbicara bagaimana. Hakaza ruwiya an Malik wa Sufyan bin Uyainah wa Abdullah bin Al-Mubarak annahum qalu fi hazihil ahadis amirruha bila kaifin. Demikian juga yang diriwayatkan daripada Malik, maksud ini sini Imam Malik bin Anas, wa Sufyan bin Uyainah, seorang imam generasi salaf ya, wa Abdullah bin Al-Mubarak, bahawasanya mereka berkata terhadap hadis-hadis ini, hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, kami melaluinya. Bermaksud apa? Mereka baca, mereka menetapkannya, mereka beriman, tapi tak bincang lanjut. Jangan pergi stop situ. Ni tangan macam mana? Takkan ada tangan kot ya. Mereka tak fikir ya. Bila kaifin, tanpa mereka membicarakan, bertanyakan bagaimana ciri-cirinya. Berarti bila mereka membaca ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, mereka melaluinya. Berarti mereka baca, okey, beriman, menetapkannya, beriman padanya, faham maksudnya yang zahir, itu saja, dah cukup. Jangan pergi berhenti situ dan fikir, ni tangan ni macam mana? Kaki ni macam mana pula ya? Macam kaki apa dia? Tak fikir semua tu ya. Kemudian berkata Imam Al-Tirmizi, wa hakaza qaulu ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah, dan inilah pandangan, inilah perkataan para ahli ilmu dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nampak tak kesamaan akidah Wahabi yang tadi saya sebut tentang sifat-sifat Allah tu dengan akidah generasi salaf yang disebut oleh Imam Tirmizi ini? Okey, beriman kepada sifat-sifat Allah tu, mula-mula baca, menetapkannya, beriman kepadanya, tidak menyalah tafsir dan tidak bicara macam mana. What is the details? How is the hand? How is the leg? How is the face? How is it at the heaven? Heaven up, north or south? Semua tu tidak dibicarakan. Dan inilah pandangan, inilah kita kata mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Tirmizi ni meninggal dunia, saya ulangi, 279 Hijrah. Berarti ini pandangan ahli sunnah wal jamaah yang original pada zaman salafus soleh. Sebab ini saya nak tekankan, kenapa? Kerana sekarang ni every Tom, Dick and Harry mendakwa dirinya, mendakwa alirannya, mendakwa mazhabnya ialah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tetapi bila dikaji, bila ditanya apakah ahli sunnah wal jamaah itu, tak dapat nak jawab. Bila dikaji, berbeza. Kemudian ada pula ahli sunnah wal jamaah itu tambah nama lain pula, tambah nama imam lain, tambah nama tokoh lain. Kalau ada ahli sunnah wal jamaah lah, apa tambah nama lain pula? Apa tambah nama tokoh lain pula? Okey, jadi ini mazhab asal, mazhab ori ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Imam Tirmizi, seorang imam yang diterima oleh semua orang. Okey, kitabnya Sunan Tirmizi diterima oleh semua orang. Di semua aliran baca kitab Sunan Tirmizi ini ya, termasuk Syiah. Syiah pun suka Sunan Tirmizi ni sebab ada hadis dalamnya yang mereka suka. Siapa yang Syiah dia tahu. Okey. Apa lagi kata Imam Tirmizi? Wa ammal jahmiyatu fa ankarat hazihi riwayati wa qalu haza tashbihun. Dan ada pun golongan Jahmiyah, mereka mengingkari riwayat-riwayat ini dan mereka berkata ini adalah penyerupaan dengan makhluk. Yakni
riwayat-riwayat tersebut ni, Allah ada tangan, macam hadis kita baca ni ya, Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya dan mengembangkannya. Tangan ni, ini adalah penyerupaan dengan makhluk, maka mereka mengingkari riwayat tersebut. Waqad zakarallahu azza wa jalla fi ghairi mawdi'in min kitabihi al-yad wa sam'a wal basar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam banyak tempat dalam kitabnya, dalam Al-Quran, tentang tangan, tentang pendengaran dan juga penglihatan. Fata'awallati al-jahmiyatu hazihil ayati fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlil ilm. Maka mereka ni, yakni Jahmiyah, mentakwil ayat-ayat tersebut dan menafsirkannya dengan satu tafsiran yang berlainan daripada tafsiran para ahli ilmu, ahli sunnah wal jamaah. Wa qalu, dan mereka berkata, inna Allah lam yakhluq adama biyadihi. Wa qalu inna ma'nal yadi ha huna quwwatu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta Adam dengan kedua tangannya. Mereka juga berkata, sesungguhnya makna tangan dalam ayat tersebut ialah kekuatan ataupun kekuasaan, al-quwwah. Macam kita kat Malaysia ni pula ya, bila sebut Allah tangan, kita kata bukan tangan tapi kekuasaan. Macam kita kat Malaysia ni pula, tanya je muskil. Tanya je. Tuan-tuan apa-apa tahu sendiri kan, bila baca ayat Quran tentang tangan Allah tu selalu sebut apa? Kekuasaan kan? Ini Jahmiyah sebenarnya ni. Okey, bukan saya kata tau, Imam Tirmizi kata. Kita sambung lagi ya. Panjang ni cerita ni. Okey, wa qala Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim ni salah seorang tokoh generasi salaf. Lahir tahun 161 Hijrah, meninggal dunia tahun 263 Hijrah. Beliau juga disebut sebagai Ishaq bin Rahawai, ataupun cara sebutan tu Ishaq bin Rahuyah ya. Antara yang masyhur tentang beliau ini diriwayatkan, beliau ni salah seorang guru bagi Imam Al-Bukhari, dan diriwayatkan bahawa beliaulah yang berkata kepada Imam Bukhari, alangkah baiknya kalau ada seseorang itu dapat menghimpun dalam satu kitab semua hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar kata-kata ataupun motivasi daripada Ishaq bin Rawahih ini, Imam Al-Bukhari pun mula menghimpun hadis-hadis yang sahih, lalu diletakkan semuanya dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang sampai pada kita sekarang ini ya. Berkata Ishaq bin Ibrahim, innama yakunu tashbihu iza qala yadun kayadin. Okey, sesungguhnya yang dikatakan tashbih itu tidak lain adalah apabila seseorang itu berkata tangan sebagaimana tangan makhluk, atau semisal tangan makhluk, atau pendengaran sebagaimana pendengaran makhluk, atau semisal pendengaran makhluk. Faiza qala, maka apabila dia berkata sam'un ka sam'in au mislu sam'in fahazat tashbih, maka apabila seseorang itu berkata pendengaran sebagaimana pendengaran makhluk atau semisal pendengaran makhluk, maka itulah tashbih, itulah penyerupaan dengan makhluk. Wa amma iza qala kama qala Allah Ta'ala yadun wa sam'un wa basarun wa la yakulu kaifa wa la yakulu mislu sam'in wa la ka sam'in fahaza la yakunu tashbihan wa huwa kama qala Allah Ta'ala fi kitabihi a'udzubillahi minasyaitonir rajim laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Adapun jika seseorang itu berkata sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tentang tangan, pendengaran, penglihatan, dan dia tidak membicarakan bagaimana, dan tidak pula berkata semisal pendengaran makhluk atau sebagaimana pendengaran makhluk, maka itu bukanlah tashbih, dan itu adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran,
tidak ada apa jua yang semisal dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Okey, sekian daripada kata-kata Imam At-Tirmizi dan nukilan beliau setelah hadis nombor 662 dalam Sunan Tirmizi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau meragui terjemahan saya, sila rujuk sendiri dalam Sunan At-Tirmizi, ya. Kata-kata Imam Tirmizi tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah generasi salafus soleh, akidah para ahli ilmu pada 3 kurun yang awal, tentang sifat-sifat Allah, tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Okey, kemudian kaji pula Wahabi ni, bagaimana akidah mereka tentang sifat Allah. Bagaimana akidah mereka tentang sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, akan ditemui kesamaan, sehingga tidaklah betul apabila dituduh Wahabi itu kafir kerana menjisimkan Allah, kerana mujassimah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak faham kenapa seseorang itu, ya, bila dia tidak menguasai aliran lain, dia hendak komen tentang aliran itu. Saya pun tak menguasai aliran lain ke apa, jadi saya tak nak komen. Okay. Tapi dia tak faham, dia tak tahu, tapi nak komen, ya. Bukan seorang tapi banyak juga yang menuduh Wahabi ini kafir kerana menyamakan Tuhan dengan makhluk, kerana menjisimkan Tuhan sebagaimana makhluk ini ada jisim. Padahal jika dikaji akidah Wahabi tentang sifat-sifat Allah, dan kita kaji akidah ahli sunnah wal jamaah, yang ahli sunnah wal jamaah dia tak ada tambahan selepas tu tau. Sebab sekarang ni every Tom and Dick and Harry mendakwa ahli sunnah wal jamaah sekian. Kemudian disandarkan pula kepada nama tokoh tu, nama tokoh ni. Lalu kita pun tertanya-tanya, dah ahli sunnah lah, nak tambah nama apa lagi pula, melainkan adalah perubahan di situ, adalah tokoh tambah di situ. Okay, saya tak nak pergi ke sana, ya, nanti jadi lain pula, ya. Tapi yang saya baca tadi tu, saya ulangi, disebut oleh Imam Tirmizi, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yang diterima oleh semua, yang kitabnya dipakai oleh semua. Ada dalam tu hadis nombor 662. Setelah mengemukakan hadis itu, beliau menerangkan pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah, ya. Kita menetapkannya, beriman dengannya, tidak menyalah tafsir dan tidak juga membicarakan bagaimana tu detail ke apa ke. Yang penting Maha suci Allah daripada memiliki kesamaan dengan mana-mana makhluknya. Jadi kembali kepada tuduhan Wahabi ini kafir, ya, kerana mujassimah. Saya bimbang sebab banyak hadis-hadis Nabi SAW yang melarang kita membuat tuduhan kafir ke, fasik ke, munafik ke. Dan tuduhan ini kalau seseorang itu mengeluarkannya, tuduhan itu umpama dia boleh berlega-lega mencari siapa yang nak melekat tuduhan ni, siapa yang nak melekat tuduhan ni. Tengok-tengok tak ada, lalu ia kembali kepada orang yang membuat tuduhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tidak mengenali sesuatu aliran, sesuatu mazhab ke, mazhab akidah ke apa ke, tahanlah diri daripada memberi apa-apa komen. Jangan nak sebut. Okay? Apatah lagi untuk membuat tuduhan kafir dan sebagainya. Itu yang pertamanya. Yang kedua, ayuh kita mengkaji tentang aliran Wahabi ni. Sebab bila sebut Wahabi ni, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua pernah dengar tentangnya. Tapi siapakah yang telah benar-benar mengkaji tentangnya, untuk faham tentangnya, untuk tengok apa dalil mereka, apa hujah mereka, apa sisi pandang mereka. Kalau tak setuju, kalau tak nak ikut, tak apa. At least you know the other side of the story. At least you know cara pandang mereka bagaimana. Ya, sebab end of the day, ya, sesama Muslim juga. Dan sekarang ini, ya, sekarang ini pun Mekah dan Madinah pun akan dibuka untuk umrah, untuk ziarah apa semua, ya. Situ tu imam-imamnya Wahabi juga tu. Macam mana ni? Macam mana nak berimamkan mereka kalau mereka tu kafir? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga kita ini bersikap adil dalam menangani, mengkaji aliran-aliran yang lain. Kita berusaha untuk mengenali mereka sebab mereka sesama umat Islam. Dan kalau kita rasa tak setuju pun,
Rasa ada pandangan mereka yang salah, kita lakukan perbincangan, penjelasan yang ilmiah. Bukan sekadar membuat tuduhan kerana dibimbangi tuduhan itu kembali kepada kita. Ya. Moga-moga penjelasan ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Bukan saya ajak jadi Wahabi, bukan saya suruh jadi Wahabi. Sekurang-kurangnya faham apakah akidah Wahabi itu. Yang penting, dalam bab akidah, dalam bab sifat-sifat Allah ni, kita ikut apa yang Imam Tirmizi ceritakan, yang saya bacakan tadi. Kalau tak percaya, sila baca sendiri supaya kita ni betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Bukan sekadar mendakwa, duk pegang bendera, duk pegang slogan, duk pegang banner ahli sunnah wal jamaah, tetapi okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.